عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيئنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلحام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah, dan pada masa yang sama kita berpeluang meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kitab Fiqhul Manhaji, iaitu kitab fiqh di dalam mazhab Syafi'i, jilid yang pertama, muka surat 308. Masih lagi pada perbahasan berkaitan dengan hukum menguruskan jenazah, hukum berkaitan dengan jenazah. Malam ini kita pergi kepada perbahasan yang keempat berkaitan dengan pengurusan jenazah, iaitu mengembumikan mayat, mengembumikan jenazah, yang merupakan salah satu daripada tuntutan fardu kifayah. Salah satu daripada tuntutan fardu kifayah yang empat, yang melibatkan si mati, yang mesti dilaksanakan oleh kita semua dengan hukum tuntutan fardu kifayah. Iaitu yang pertama, yang mula-mula sekali telah kita bincang sebelum ini, iaitu wajib kita mandikan jenazah. Yang kedua, wajib kita kafankan jenazah. Yang ketiga, wajib kita solatkan jenazah. Dan yang keempat, mengembumikan jenazah. Keempat-empat perkara ini merupakan kewajipan ataupun kefarduan melibatkan fardu kifayah.
satu kelompok yang melaksanakan pengurusan ini, maka sekelompok yang seterusnya, golongan-golongan yang lain, terlepas daripada tuntutan kefarduan tersebut. Maka insya-Allah malam ni kita bincang berkaitan dengan mengebumikan mayat, mengebumikan jenazah. Dari segi sudut kelebihan, sememangnya banyak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kelebihan menguruskan jenazah, termasuklah kelebihan mengebumikan jenazah. Antara hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalli alaiha falahu qiratun, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani, qila wa ma qiratani, qala mithlul jabalainil azimaini." Rawahul Bukhari Muslim. Yang bermaksud, barang siapa yang mengiringi jenazah sehingga disembahyangkannya, nascaya akan diberikan pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang mengiringi jenazah sehingga dikebumikannya, diberi pahala 2 qirat. Dinyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah yang dimaksudkan dengan qirat itu. Ada sahabat tanya Nabi, apakah maksud qirat? Lalu jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu pahala yang menyamai 2 bukit besar. Pahala orang yang mengurus jenazah, daripada mandikan jenazah sampailah selesai mengebumikan jenazah, dia dapat 2 qirat, iaitu 2 bukit besar. 2 bukit besar. Mana bukit besar? Iaitu Bukit Uhud, tuan-tuan. Apa-siapa pernah pergi haji, pernah pergi umrah, biasa dibawa buat lawatan ke tempat tersebut. Kita boleh tengok dengan mata kepala kita Bukit Uhud. Di samping kita pergi buat lawatan tempat syuhada Uhud, sahabat-sahabat yang gugur dalam peperangan Uhud. Maka kita nampak dengan mata kepala kita bukit yang disebutkan oleh Nabi itu ialah Bukit Uhud, iaitu bukit besar. Maknanya ganjaran menguruskan jenazah ni bukan benda kecil. Walaupun bunyi macam fardu kifayah, kelompok ni buat, kita tak payah, bunyi macam ringan, tetapi besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyamai 2 qirat, iaitu 2 bukit Uhud, 2 bukit besar. Besar pahala, tuan-tuan. Sebab tu paling-paling tak ada kita ni dapat solatkan jenazah pun kira-kira ada juga sumbangan kita. Paling-paling tak ada mengiringi jenazah ke perkuburan pun tak apa dah. Walaupun kita tak tahu nak mandikan jenazah, nak kafankan jenazah, tak tahu, paling-paling kurang mengiringi jenazah ke kubur pun kira pun dah dapat ganjaran-ganjaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Tetapi dalam masyarakat kita hari ini, perkara ini dah mula terhakis daripada masa ke semasa. Kalau kita tengok, kalau di peringkat kampung-kampung dulu, urus jenazah ni ramai. Hak mengurus tak ramai lah. Hak bahagian mandi 2-3 orang je, bahagian kafan 2-3 orang je, bahagian solat ramai, bahagian mengiringi jenazah ke perkuburan kalau di kampung-kampung ramai. Tapi di bandar ni hak ramai setakat mana? Setakat solat je. Lepas tu hak pergi ke kubur tak ramai. Walaupun tak ada kesibukan apa-apa, walaupun tak ada temu janji apa-apa, hak
Hak perginya, siapa pergi? Ahli waris terdekat je. Hak terdekat-dekat dengan si mati, isteri si mati, anak si mati, suami si mati, jiran-jiran si mati. Hak dekat-dekat sangat. Hak jauh-jauh tak pergi. Tak pergi. Ni kita kena hidupkan balik. Yang kampung-kampung kita dulu, orang dulu-dulu kita buat tu betul dengan hadis. Rupa-rupanya hak kita hari ni mula terhakis kefahaman hadis. Kita kena hidupkan balik. Paling kurang bila mana kita pergi hantar jenazah ke perkuburan, kita tengok kita tengok suasana kubur. Kita tengok tempat yang akan pasti kita akan pergi satu masa nanti. Cuma hari ni kita pergi ziarah. Hari ni kita pergi buat lawatan ke atas je. Satu masa nanti kita bukan pergi ke atas, kita masuk bawah. Kita masuk bawah, tuan-tuan. Masa tu orang ra'i kita. Masa tu orang pergi hantar kita. Maka sebelum orang hantar kita, masa sahabat kita pergi dulu, maka kita hantarlah dengan penuh keinsafan, dengan penuh penghayatan betapa kita juga ialah keturunan-keturunan mati macam sahabat kita juga. Betapa kita juga ialah bakal-bakal jenazah yang akan mengikut jejak langkah yang sama. Maka atas sebab tu kita kena ambil topik berkaitan dengan pengurusan jenazah ini ialah merupakan salah satu topik penting dalam kehidupan kita. Sebab tu dalam bab mengurus jenazah ni kita ada badan khusus. Badan khairat kematian. Mengurus jenazah. Bab urus jenazah dia orang. Lepas tu kita tak payah urus. Bukan macam tu tuan-tuan. Kita ni bahagian bantu membantu. Bantu membantulah, tolong sekadar mampu kita lah. Paling-paling tak ada kita bagi sokongan. Moral tu ada. Jumpa ahli waris si mati, keluarga si mati, ucapan takziah pun kira dah okey dah. Paling-paling kurang hadir solat jenazah pun kira dah okey dah. Jangan tak ada langsung sumbangan kita. Dengan sebab dah ada badan khairat kematian, kita pun peluk tubuh macam ni. Dia orang lah buat. Kan dah ada pengurusan dia, tak kena tuan-tuan. Jangan duk main mentang-mentang dunia sekarang ni dunia duit. Kita dah bayar dah setahun sekali. Berapa ringgit setahun kita? Berapa? 50. Dah bayar dah 50 setahun. Tak payah dah. Senang kerja kita kan. Jangan kita fikir benda macam tu tuan-tuan. Jangan kita fikir kita bayar RM50 setahun dengan sebab bukan ahli keluarga kita mati, bukan kita mati, bukan isteri kita mati, bukan anak kita mati, bukan suami kita mati, kita buat-buat tak hirau tuan-tuan. Kita khawatir, takut-takut kita fikir diri kita sendiri, takut-takut kena pada kita tuan-tuan. Masa orang mati kita tak ada apa nak meraihkan dia. Tak ada apa nak bagi sokongan, nak tolong, tak ada apa. Kita khawatir, takut-takut kena giliran kita, ahli keluarga kita, tak ada siapa nak tolong. Tu kita kena beringat benda-benda macam ni tuan-tuan. Tu tujuan hidup berjamaah, tu tujuan hidup bermasyarakat. Bila mana kita susah ada orang tolong. Bila mana orang susah kita kena tolong. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu man la yarham la yurham. Barang siapa yang tak ada sifat kesian belah, dia tengok orang susah tak rasa benda, tak rasa simpati, tak ada rasa nak tolong, maka kata Nabi la yurham, nascaya Allah Subhanahu wa taala tak akan kesian belah pada dia. Allah Taala tak akan setting kiri kanan belakang depan dia orang hak kesian pada dia tuan-tuan. Lala sekali dia tanggung risiko seorang-seorang. Bebanan tersebut jadi berat bila mana tanggung seorang. Tapi kalau kita tanggung ramai-ramai, hak berat jadi ringan. Tu hidup bermasyarakat tuan-tuan. Antara benda hak kita kena semarakkan balik ni dalam bab menguruskan jenazah. Jangan main sak pada pihak pengurusan jenazah semata-mata, bahkan siap individu dalam masyarakat kena ambil peranan. Paling kurang sumbangan kita terhadap solat jenazah tuan-tuan. Solat jenazah tak apa dah. Duduk je, mari ramaikan majlis tak apa dah tuan-tuan. Mari ramaikan majlis. Masa orang duduk mandikan kita duduk sini. Tapi jangan duduk cerita benda dunia. Jangan duduk cerita aib si mati. Duduk cerita benda mana? Kalau nak cerita kebaikan si mati. Kalau nak cerita kaitan dengan si mati. Tapi kalau boleh hiduplah dalam keadaan zikir, baca Quran, zikir dan seumpamanya. Jangan duduk bincang benda-benda ataupun perkara-perkara dunia.
Tu juga Allah Ta'ala bentangkan kematian depan mata kita supaya kita ni tuan-tuan memikirkan akhirat lebih daripada fikir dunia. Kalau sebelum ni duk fikir dunia. Bangun pagi dunia, tengah hari dunia, petang dunia, tidur dunia. Mimpi pun perkara dunia. Sekali-sekala Allah Ta'ala hantar kematian dalam masyarakat kita supaya kita fikir akhirat. Kita fikir akhirat, tuan-tuan. Kena macam tu, tuan-tuan. Sebab tu Imam Ghazali kata ubat yang paling mujarab, penawar yang paling mujarab untuk mengobati hati-hati yang sakit. Bila mana hati ada penyakit, dia jadi lupa pada Allah Ta'ala. Semangat nak beribadah hilang, nak tolong orang hilang, nak bangun malam lebih lagi lah susah. Nak ubat penyakit ni macam mana? Pasal apa jadi berat nak ibadah? Pasal apa jadi jauh dengan rumah Allah? Pasal apa jadi jauh dengan solat 5 waktu di masjid di surau? Dengan sebab ada penyakit dalam jiwa kita. Penyakit ada, hak tak nampak tengok, tuan-tuan. Maka Imam Ghazali kata ubat yang paling mujarab dalam masalah ini, mengobati penyakit ini, iaitu ingat pada mati. Ingat pada mati, tuan-tuan. Dengan kaedah mana? Bila mana ada kematian, maka kita kena support keluarga-keluarga si mati paling kurang dengan ucapan takziah dan seumpamanya. Hadir meramaikan majlis, tak apa dah, paling kurang si mati tu matilah, keluarga si mati rasa kuat dia, tuan-tuan, dalam keadaan dia dah patah sebelah sayap, tiba-tiba ramai hak bagi sokongan, kuat balik, tuan-tuan. Kita kena macam tu, tuan-tuan. Okey, tengok. Okey, masuk pada perbahasan kita, iaitu berkaitan dengan kefarduan ataupun fardu kifayah yang keempat dalam bab menguruskan jenazah, iaitu mengebumikan mayat. Lepas solat, maka urusan seterusnya kita bawa pergi ke tanah perkuburan. Nak pergi kebumikan jenazah. Okey. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Perkara yang keempat dalam bab menguruskan jenazah, iaitu mengebumikan mayat, mengebumikan jenazah. Seminimum cara yang wajib dikebumikan mayat ialah dikebumikan dalam lubang yang boleh menghalang daripada timbulnya bau. Paling-paling kurang dalam bab mengebumikan jenazah, mengebumikan si mati, iaitu wajib dikebumikan mayat tersebut ialah dalam lubang yang boleh menghalang daripada timbulnya bau. Kita masukkan dia dalam lubang tu, tak keluar bau dia. Bila mana kita timbuh balik, tak bau keluar. Tu kurang-kurang. Dan tidak boleh digali oleh binatang-binatang buah. Dengan sebab dalam kita kebumikan, binatang buah pun tak larat nak gali balik. Paling kurang tu. Serta dalam keadaan menghadap kiblat. Bukan sekadar tu kena menghadap kiblat. Wajib tak menghadap kiblat? Wajib menghadap kiblat. Kalau tak menghadap kiblat, tiba-tiba dah siap timbuh. Tiba-tiba lepas selesai dah kebumi, dah balik, jenazah tadi lupa nak pusing arah kiblat. Nak buat macam mana? Gali balik. Kena korek balik, kena gali balik. Kena gali balik, lepas tu pusing menghadap kiblat. Pusing menghadap kiblat supaya dia tidur atas lambung kanan ni. Atas lambung kanan, mengiring atas lambung kanan. Atas lambung kanan tu menghadap kiblat. Maknanya kalau kiblat kita belah sana, kepala jenazah kat mana? Kepala sana. Kepala belah sana, maknanya kita mengiringkan dia, tuan-tuan. Kita tidurkan dia di atas lambung kanan, baru dia jadi menghadap kiblat. Kecuali hak tak payah gali balik, tuan-tuan, pada hemah kebiasaannya jenazah tersebut dah berbau. Dah berbau busuk. Kita pergi gali, baru nak gali keluar bau, maka kena gali balik tak? Tak payah gali masa tu. Walaupun tak menghadap kiblat. Pasal apa? Pasal dah berbau. Tapi kalau baru sehari dua bau dah, tak bau lagi. Baru sehari dua tak bau lagi, kena pergi korek balik. Tapi kalau dah
3 bulan dah. Tak payah. Tak payah kecuali polis nak buat soal siasat tu kerja dia lah tuan-tuan. Pada hukum syarak bila mana dah berbau, dah berulat dah tuan-tuan. Dah jadi makanan cacing, makanan ulat dah, daging si mati tu. Berbau dah. Tiba-tiba kita kena gali balik. Tak payah gali balik tuan-tuan. Cukup dengan apa yang ada ketika itu. Tu paling kurang lah. Paling kurang tutup yang tak boleh digali oleh binatang buah. Lepas tu tutup sehingga tak mengeluarkan bau. Tapi zaman kita hari ni, saya duduk perhati tengok tuan-tuan. Gali lubang kubur tuan-tuan. Macam melepaskan batuk di tangga tuan-tuan. Bayar tu tak bayar juga saya tengok. Kalau berdiri betul-betul setakat ni ya tuan-tuan. Diri betul-betul setakat pinggang ya. Penat zaman kita hari ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau jenazah tu mati dah berlalu masa seminggu 2 minggu, bila mana hujan dia turun tak? Turun. Tanah jadi merekah kan? Merekah. Kadang-kadang keluar bau tak? Bau keluar tuan-tuan. Kadang-kadang bau keluar. Pasal apa? Pasal tuan-tuan, kita tengok zaman kita hari ni, gali kubur dah jadi bisnes dah tuan-tuan pada hari ni. Dia jadi macam tu. Dan banyak lagi lah faktor-faktor lain kemungkinan. Banyak orang mati kena hak tukang gali kubur 2 orang. Hak mati, ramai hak mati daripada tukang gali. Lala sekali dia gali biasa-biasalah. Gali biasa-biasa, setakat pinggang macam ni je. Saya kata penat macam ni. Sebab tu tengok-tengok, bila mana kita pergi ada aura bau tu ada juga sikit banyak. Ala kuliah bau tu tidaklah keterlaluan sangat. Okeylah. Sampai maksud sekurang-kurangnya okey dah. Tapi hak sempurna macam mana? Okey, hak sempurna dengan elok-elok. Cara yang paling sempurna ialah yang pertama ditanam dalam kubur yang dalam. Sempurna kena tanam dalam kubur tu dalam tuan-tuan. Dalam macam mana? Ukurannya ialah setinggi seorang lelaki yang sederhana, ditambah dengan panjang kedua tangannya yang diangkat ke atas. Kita cari orang lelaki hak sederhana tinggi, nak kata rendah tak rendah, nak kata tinggi tak tinggi, lepas tu dia angkat tangan pula atas. Tu dalam hak sebenar tuan-tuan. Tu baru sempurna hak betul-betul. Kalau gali macam ni kena mati 5 orang, tukang gali kubur ada 2 orang tuan-tuan. Lalas sekali dengan tukang-tukang gali mati tuan-tuan. Kalau zaman kita hari ni gali separuh, tengok-tengok jumpa batu. Ambil hammer ketuk batu dulu tuan-tuan. Gali jumpa kayu lama tuan-tuan. Proses kayu tu pula penat tuan-tuan, satu sudut. Ni sempurna. Sebab tu kalau kita tengok kubur-kubur di kampung-kampung dalam tak? Dalam tuan-tuan. Tukang gali kubur berapa orang? Satu kampung pergi tu. Satu kampung pergi tuan-tuan. Tak tahulah tu kampung saya tuan. Kalau kampung orang lain saya tak tahu tuan-tuan. Pasal dia main secara gotong royong. Cuma adalah kepala seorang tuan-tuan, bahagian kepakaran tu ada seorang, hak bahagian pakar ada seorang, hak lain tu terima arahan. Penat tak kalau ramai-ramai? Tak penat lah kalau ramai-ramai. Tak penat. Hak ni sikit, hak ni sikit, hak ni sikit, hak ni sikit. Lala sekali cepat siap. Tapi kalau 2 orang buat penat. Berhenti dulu tuan-tuan. Tu yang jadilah lambat tuan-tuan. Tapi kita hari ni kena ada tu. Ada jengkaut tu tuan-tuan. Senang sikit tuan-tuan. Cuma repair sikit-sikit. Kita dah senang dah hari ni. Dalam lah sikit kalau dah senang ambil hak lebih afdal lah. Kawan ni mati sekali je seumur hidup, bukan mati tiap-tiap hari. Kalau dia hidup lagi lepas ni, kita tanam pula lagi sekali, tak apalah. Hak mula-mula ni bagi setakat ni tu. Mati kali kedua baru kita buat hak betul-betul. Mati ni sekali seorang je. Kan ada 2-3 kali seorang? Tak ada. Kalau dah sekali seorang buat betul-betul. Buat betul-betul pengurusan tu. Macam kita ni bawah MPEJ kubur MPEJ kena pantau benda-benda gini tuan-tuan. Maknanya macam mana tadi? Seolah-olah kalau masuk orang lelaki yang tak tinggi tak rendah, pertengahan, lepas tu dia angkat tangan macam tu, maka itulah ketinggian dia tuan-tuan. Tinggi lubang kubur tu. Berapa hasta?
7 hasta tuan-tuan. Kan? 7 hasta pula dah. 7 kaki kan. 7 kaki tuan-tuan. 7 hasta memanglah. Macam kali telaga kan. 7 hasta kan. Lebih kurang 7 kaki lah. Kena macam tu. Lepas tu luasnya pula ialah sekadar 1 hasta sejengkal. Luas pula dalam lebih kurang 1 hasta sejengkal. 1 hasta macam mana? Ni hasta kan? 1 hasta, lepas tu lebih sejengkal. Nak kata luas tak luas mana tu kan? 1 hasta, lepas tu sejengkal macam tu. Memang tak luas sangat pun. Jangan seorang mati luas ni. Lalas sekali makan ruang lah. Hak batu nisan sini je. Tiba-tiba nak gali hak lain pula sana pula. Tak kena lah. Pasal luas sangat. Luas tu tak patut luas sangat. Kecuali kita tahu badan si mati tu ni dia. Kan? Badan dia besar. Timbangan 120 kilo. Bagi luas sikit kat dia. Istimewa. Kan? Pasal dia lari daripada kebiasaan. Tapi kalau timbangan biasa, duk main 60, 70. Maka standard dia macam mana? 1 hasta sejengkal tuan-tuan. Luas dia tuan-tuan. Lebih sikit tak ada masalah lah. Kan? Hak paling utama kedalaman tadi tuan-tuan. Hak dalam tu. Hak tu hak paling utama. Kenapa? Kerana takut-takut dibongkar oleh haiwan binatang buas. Takut-takut keluarkan bau. Hak tu utama. Hak luas tadi tuan-tuan, hak tu tak tu sangat. Kan? Okey. Tu bahagian dalam, bahagian luas dia tuan-tuan. Nak ikut kaedah yang sempurna. Perkara ni sabit pada hadis tak? Hak kita duk cerita ni sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Daud dan At-Tirmizi, beliau berkata, hadis hasan sahih meriwayatkan daripada Hisham bin Amir radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda mengenai para syuhada Uhud. Nabi kata macam mana? Ihfiru wa ahsi'u wa awsi'u wa ahsinu. Galikanlah kubur dan luaskan serta perelokkannya. Ni Nabi bagi tahu. Maknanya kalau mati kena buat betul-betul tuan-tuan. Kan? Gali tu bagi dalam. Kan? Gali tu bagi luas sikit tuan-tuan. Senang nak buat turun tuan-tuan. Kan? Ni buat sambil-sambil gitu tuan-tuan. Dekat lalas sekali nak pergi duduk sebelah pun tak boleh dah tuan-tuan sekarang ni. Duduk sebelah kubur tuan-tuan tak boleh dah. Pasal kalau kita duduk mesti duduk atas kubur dah. Terpaksa duduk atas kubur dah pula tuan-tuan. Kan? Terpaksa duduk atas kubur pula. Sebab tu sekarang ni saya pergi, kalau pergi kubur saya tak duduk. Pasal benda? Kalau duduk terpaksa duduk atas kubur kan. Hukum duduk atas kubur tuan-tuan macam mana? Kena mengaji dalam bab tu pula. Kan? Hukum kita duduk atas kubur ni tuan-tuan haram hukum dia tuan-tuan. Tapi main duduk je sekarang ni tuan-tuan, bertenggik sana, bertenggik sini. Pasal masa kita bagi tahu tak mari. Lepas tu masa pergi kubur pergi. Kan? Masa keluarga mati kita pergi lalas sekali sana duduk sini duduk. Nak selesa kan? Nak selesa. Mengaji tidak. Sebab tu kita hari ni hak paling utama kena mengaji. Biar ilmu duduk depan kita. Tindakan kita tu biar asasnya ilmu. Baru betul. Kan? Ulama bincang sampai satu tahap usul jenazah tadi. Kan? Kalau kita boleh mengelak daripada langkah kubur, kita kena mengelak langkah kubur. Daripada kita melangkah kubur. Lebih lagi kubur-kubur yang baru. Lebih lagi kubur-kubur yang baru ditanam. Kalau kita kena pasti ini batu nisan, maknanya ni kubur kan? Maka kalau kita langkah dalam keadaan sengaja, hukumnya haram tuan-tuan. Tapi kalau dalam keadaan tak boleh, usul jenazah. Kalau tak langkah, susah kita. Kan? Jadi macam ular pula terpaksa bengkok macam tu. Terpaksa langkah macam tu. Hak tu tak apa tuan-tuan. Dengan sebab darurah. Tu yang kena mengaji tuan-tuan. Kena mengaji dalam bab ni, takut-takut kita ni tuan-tuan. Nak buat benda baik, tiba-tiba tuan-tuan dapat benda lain. Kan? Penting. Okey, seterusnya. Yang kedua, wajib diletakkan mayat di atas bahagian kanannya dengan menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, wajib diletakkan mayat di atas bahagian kanannya dengan menghadap ke arah kiblat. Maknanya wajib kita masa kita kebumikan jenazah tu, wajib kita baringkan dia di atas lambung
lambung kanan dan menghadap kiblat. Kalau kiblat belah sana, kepala belah sana, kaki belah sini, maknanya kita baringkan dia di atas lambung kanan dalam keadaan muka menghadap kiblat. Kalau boleh pipi ni kena tanah. Pipi ni kalau boleh mencecah tanah. Sunat pipi ni mencecah tanah. Pasal kita ni daripada tanah. Lepas tu sunat lagi kalau boleh ni hidung ni cium bumi sekilas. Kalau boleh, tapi kalau tak boleh cukup dengan pipi ni. Nak buka belah mana? Buka. Kata buka, kita pun buka. Dia buka habis, tuan-tuan. Ada satu kali tu dia buka semua satu kepala. Kata penat ni macam ni kata ni. Mentang-mentang suruh buka, bukan suruh buka macam tu. Kita ingatkan dia tahu. Rupanya dia tak tahu. Suruh buka, dia buka, nak buka semua. Kata bukan suruh buka semua. Buka sikit. Kadang mana? Buka sikit tadi, tuan-tuan. Kalau boleh hak belah sini pun tak payah buka. Buka belah mana? Ni, buka belah ni, tuan-tuan. Supaya pipi ni rapat ke bumi. Bukan rapat tadi rapat dengan kain kapan tak. Rapat daging pipi si mati ni kepada bumi. Kena macam tu. Tu saya sebut sebelum ni, suruh bawa anak-anak tu tujuan benda-benda gini, tuan-tuan. Pasal orang hak paling aula turun ke liang lahat, turun dalam kubur ni siapa dia, tuan-tuan? Orang hak paling dekat dengan si mati. Kalau isteri mati, suami kena turun. Suami sepatut kena turun, tuan-tuan. Tapi kalau suami mati, isteri kena turun. Isteri jangan turun. Ustaz kata orang hak paling dekat dengan si mati, dia kata dia pun sisir lengan. Lepas tu anak turun, tak payah. Walaupun dia kata ni suami saya ni. Awak apa tahu saya berapa tahun? 50 tahun hidup. Tidur sebatang, makan semeja. Lama pengalaman tu. Walaupun lama pengalaman kita hidup sekali, tuan-tuan. Tak payah tunggu. Bagi pada siapa? Bagi pada anak-anak. Bagi pada orang-orang hak biasa dekat dengan si mati. Kalau masa dia hidup dulu, si mati ni senang hati dengan dia. Paling baiklah pendek kata. Maka bagi dia orang turun, tuan-tuan. Berapa orang? 3 orang. 3 orang, tuan-tuan. Bahagian kepala seorang, tengah seorang, lepas tu bahagian kaki seorang. Turun. Siapa tu? Kalau boleh kita lah, tuan-tuan. Selain daripada suami kita, kalau boleh, tuan-tuan, kalau kita mati, biar ketiga-tiga hak turun tadi ialah anak-anak kita, tuan-tuan. Biar hak sambut kita di alam kubur ni, tuan-tuan, untuk masuk ke liang lahat ni, tuan-tuan, ialah anak kita yang kita besarkan dia dengan titik peluh kita sampai tak tidur malam. Tiap-tiap hari kat jalan jam, balik jalan jam, keluar jalan jam. Tiba-tiba, tuan-tuan, benda-benda macam ni anak kita tak mampu nak buat. Ada erti tak pengorbanan kita? Tak ada erti, tuan-tuan, kalau macam tu. Sebab tu saya titik berat benda ni, tuan-tuan. Walaupun nampak tak ada apa kalau kita tak buat. Ada orang buat, ustaz? Memang ada, tuan-tuan. Tapi mana erti kehidupan kita? Mana erti pengorbanan seorang anak untuk mak ayah, tuan-tuan? Benda-benda macam ni kita kena titik berat. Kita sebagai anak, kita sebagai ibu bapa kena ambil peranan, tuan-tuan, benda-benda macam. Walaupun nampak tak ada apa, ustaz ni. Nampak simpel, tapi inilah kalau tanya setiap ibu bapa, inilah yang ditunggu-tunggu, tuan-tuan. Yang ditunggu-tunggu, yang menguruh daripada awal, mandikan jenazah anak kita, yang kafankan jenazah kita anak kita, yang jadi imam solat jenazah anak kita, yang bawa jenazah ke perkuburan anak kita, masuk ke liang lahat ke bumikan jenazah semua sekali. Siapa dah? Anak kita semua dah. Puas hati, tuan-tuan, kalau kita dapat jenis macam ni, tuan-tuan. Ni main sak bayar, tuan-tuan. Semua ada duit hari ni, tapi bukan segala-gala dengan duit hari ni, tuan-tuan. Sebab tu kita titik berat benda begini, tuan-tuan. Supaya benda ni kita boleh praktis dalam kehidupan kita pada hari ini. Bila mana Allah Ta'ala uji kita dengan suasana tersebut, benda tu memang berlaku seperti mana kita rancang. Nak macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa cemburu ke? Tak rasa cemburu, tuan-tuan, bila mana tuan-tuan tengok rakaman proses pengebumian jenazah Tuan Guru Nik Aziz, tuan-tuan tak rasa cemburu ke? Tak rasa cemburu? Daripada awal kematian sampai selesai kebumi jenazah, tuan-tuan tengok suasana macam mana? Kita tengok macam mana, tuan-tuan. Bukan hak pergi tadi sanak saudara saja, tuan-tuan. Daripada dalam negeri, daripada luar negeri, semua pergi, tuan-tuan. Sampai puluhan ribu, mengikut faktanya dia kata lebih daripada 50,000, tuan-tuan.
Lebih daripada angka 50,000 orang pergi, tuan-tuan. Kan? Tapi yang menguruskan segala-galanya, tuan-tuan, ialah daripada siapa? Daripada anak-anak kesayangannya sendiri, tuan-tuan. Kan? Semua daripada anak kesayangannya sendiri, tuan. Hak ni hak kita nak, tuan-tuan. Terlibat dengan kita. Tu yang saya duk bagi sangat, tuan-tuan. Tujuan benda-benda gini kan lain-lain, tuan-tuan. Nak benda-benda gini je, tuan-tuan. Kita nak biar puas hati, penat lelah kita hidup di dunia ni, tuan-tuan. Kan? Ada orang nak bela kita, tuan-tuan, satu masa nanti. Okey, kita bagi laluan pada laungan azan, lepas tu kita sambung balik selepas daripada laungan azan, insya-Allah.